Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wajahidil mujahidin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innal hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Tuan-tuan dirahmati Allah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya. Lagi diberi kesempatan, keizinan oleh Allah Ta'ala dapat menunaikan salat pada maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, pada malam dapat kita sambung kembali kuliah maghrib pada penawar hati, muka surat yang ke-65, hadis yang ke-24, tajuk kerana mulut badan binasa. Pepatah Melayu, kerana pulut santan binasa, mulut badan binasa. An Muadzin radhiyallahu anhu qala, thumma, hadis ni panjang, dia buat datang sambungan saja. Thumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka amri wa umudihi wa dhirwati sanami. Nabi kata, wahai Muaz, ala ukhbiruka, nak cerita kat hang, hang suka tak kalau aku nak cerita kat hang? Gitu, bahasa mudah faham. Kata apa? Aku nak apa kan? Birasil amri wa umudihi wa zirwati sanami. Asas perkara ini, iaitu asas agama Islam, wa umudihi, dan tiang-tiang dia, wazir watis sanami, dan kemuncak kepada agama Islam. Wahai Muaz, mau dah aku nak cerita kat hang tentang benda-benda yang asas dalam agama Islam, apakah itu tiang Islam dan apakah kemuncak kepada agama Islam. Qultu, kata Muaz, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, of course. Mesti nak tahu. Dia kata, apa benda tu? Qala, Nabi kata, ra'sul amri al-islamu. Asal ra'su ni kepala, ra'sun, kepala urusan. Maksud kepala ni benda yang asas dalam sesuatu urusan ini. Apa dia? Al-islamu. Sebab apa Islam sebagai asas? Sebab fitrah kita manusia nak kepada satu agama yang suci. Tak ada agama yang suci melainkan agama Islam. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redha hanya saja adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam la yuqbala. Bahawa siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai ad-din, sebagai agama dia, fala yuqbala, Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Agama yang Allah tiap agama Islam. Sekarang di akhir zaman pelbagai timbul. Sekarang timbul pula agama Melayu. Dulu dia main satu Rasul Melayu, lah dia main agama Melayu, tu pun ada pengikut dia juga. Dah kan jelas dalam Al-Quran. Lepas tu semua urusan mesti bersandarkan, berpaksikan kepada Islam.
Hang nak makan cara Islam. Cara Islam tu macam mana? Halalan, yang halal. Jangan duk makan yang haram. Jangan duk ambil rasuah, jangan duk makan riba. Bukan baca doa. Doa ialah doa duit riba buat apa? Duk sapu duit riba, duk sapu duit judi, duk sapu duit haram. Allahumma barik lana. Apa nak berkat Yang Islam nak rezeki, duit yang hang dapat, hang makan, sumber dia mesti bersumberkan kepada yang halal. Ini Islam ajar kita. Nak pakai cara Islam. Apa jubah ke? Tak. Apa cara Islam pakai? Hang nak pakai seluar jeans pun boleh, nak pakai seluar slack pun boleh, track shoot pun boleh, kain pun boleh. Apa pakai pi janji tutup aurat. Itu pakaian cara Islam. Cakap cara Islam, cakap apa? Cakap yang boleh mendatangkan manfaat. Itu cakap Islam. Maknanya semua urusan mesti ia berpaksikan, berasaskan kepada Islam. Nabi kata, wa umuduhu as-salat. Tiang kepada agama ni apa dia? Sembahyang. Sembahyang ni tiang. Rumah tak ada tiang, nak letak rumah tak mana? Alang nak tak mana? Nak? Dah tiang tak ada. Nabi kata as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sembahyang ni dia tiang agama. Barang siapa mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Tetapi barang siapa yang meninggalkan sembahyang, bukan dia tinggal agama, dia meruntuhkan agama. Nabi kata hadamad-din. Nabi tak kata tarakad-din. Tarakah ni tinggal, runtuh. Kita ni anak kita duduk pergi Kuala Lumpur, jom ayah pergi duduk Kuala Lumpur, jom mak kita duduk Kuala Lumpur, jom nak pergi Kuala Lumpur ni, rumah kita runtuh dulu. Runtuh rumah ni, agak-agak duduk rumah anak 20 tahun, nak balik mai boleh duduk rumah tu? Tak boleh duduk. Kalau kita tinggal 20 tahun tinggal, balik kita repair lebih kurang, kita boleh duduk. Itu juga dengan agama kita. Kalau hang tak semayang, ibarat hang runtuh agama, tak ada agama. Susah hang baik macam mana pun. Sebab tu kalau hang tak semayang, semua ni tertolak. Waluma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah idza tuqabbila sa'irul amalu wa idza rudda sa'irul amalu. Besok bila kita mati besok, awal-awal amal ibadah ia akan dihitung, dikira, dihisab sembahyang. Idza tuqabbila, sekiranya diterima sembahyang itu, tuqabbila sa'irul amalu, insya-Allah puasa, zakat, haji Allah terima. Wa idza ruddat, sekiranya ditolak sembahyang. Ada orang jenis dia sembahyang, tapi sembahyang dia tak menepati syarat. Dari segi pembersihan dia, pakaian, tempat dan sebagainya. Ada yang dia ambil duit-duit haram, beli pakaian dengan duit-duit haram. Ada orang sembahyang dengan tidak ada ilmu, bacaan Fatihah dia macam mana. Kita pun tak pernah pergi tasmid. Ustaz, tuan dengar bacaan Fatihah saya? Tak pernah lagi. Seorang malam dia hantar, saya cakap dalam kuliah, dia mungkin dia segan kot, dia WhatsApp, dia baca Fatihah, dia Ustaz, tuan dengar Fatihah saya? Okey tak? Saya dengar, alhamdulillah okey. Dia malu nak tasmid depan, dia malu. Tak apalah, kita dengar elok, okey, alhamdulillah. Tu masuk ruddat. Ataupun dia tak sembahyang tu, rudda sa'irul amalu, habis semua amalan dia ditolak oleh Allah. Sebab tu dia tiang. Rumah tak ada tiang kira runtuh. Setiap rumah mesti ni ada tiang. Ada tiang. Tu tiang tu, tapi buang tengok ni, kubur nak tahu mana duduk tak kepala kita. Nak tak tahu mana. Sebab tu kita kena pastikan keluarga kita ni semua sembahyang, maka keluarga kita mendirikan agama. Tertegaknya agama kita dengan salah. Sebab tu kalau hang hebat macam mana hebat, baik macam mana baik, kalau tak sembahyang, hang bukan orang yang baik. Sembahyang di antara dosa yang paling besar, di antara dosa-dosa besar, sembahyang ranking nombor 1. Zina dosa besar,
curi dosa besar, semua dosa besar lah. Tapi sembahyang nombor satu. Sebab tu Nabi katakan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa tinggal sembahyang dengan sengaja, dia kafir. Nabi tak sebut zina kafir, Nabi tak sebut curi kafir, tapi bab sembahyang ada Nabi sebut kafir. Cuma ulama dia menafsirkan tentang kafara ini, ada kata kufur ibadat, ada kata kufur nikmat, bukan kufur agama. Tapi tentang lafaz kafara tetap ada. Nak kata beratnya sembahyang. Lepas tu sembahyang tidak ada istilah qada. Kita puasa tak larat, kita boleh buka. Pergi ke laut tak larat, kita boleh buka. Kerja kontrak tak larat, buat lori tak larat, kita boleh buka. Besok kita qada. Sakit, tak ada harapan nak sembuh, boleh qada, bayar. Boleh qada, boleh buka, bayar fidyah sehari secupak. Zakat tak ada duit, tak payah keluar. Haji tak ada duit, tak payah pergi. Sembahyang lagi hang menyawa, hang kena sembahyang. Tak boleh diri, duduk. Lagi duduk, baring. Tak boleh baring, ngiring, melentang. Anggota dengan isyarat kepala. Tak boleh kepala, dengan mata. Tak boleh mata, dengan hati. Tak boleh hati, jawapan dia mati. Tetap kena sembahyang. Nampak? Man taraka salat la tufda wa la tuqda. Bahawa siapa tinggal sembahyang, tidak ada istilah nak qada, nak fidyah, tak ada. Lakin fa'al subki wa ala qaribi. Cuma kita taklid ke mazhab Syekh Subki. Syekh Subki dia ada buat. Itu sembahyang. Jagalah sembahyang elok, tuan-tuan. Nah, jaga elok. Sesibuk mana kita, jangan tinggal sembahyang. Kalau kata tak boleh sembahyang, cerita bohong lah. Dengan Ustaz Madlan tak boleh nak bohong lah. Saya kerja kontrak, saya kerja pelabuhan, saya kerja buat lori. Nak kata tak boleh sembahyang, pembohong. Boleh sembahyang, cuma berjemaah, wallahu a'lam. Tapi sembahyang tetap boleh sembahyang. Ya, pertama kita sekarang highway, mana masjid merata apa semua, mau dengan tak mau ya. Jaga sembahyang elok-elok. Wazir watu sanamihi al-jihad, dan bermula kemuncak kepada agama itu ialah al-jihad. Jihad. Jihad ni pada istilah asalnya jihad ni perang. Tapi sekarang kita tak ada perang lah. Jihad apa? Yang Nabi kata, hampa balik sahabatku, hampa balik dari medan peperangan yang kecil, hampa akan menghadapi peperangan yang besar. Itu jihadun nafsi. Jihad lawan hawa nafsu. Nafsu tak suka sembahyang, nafsu tak suka puasa, nafsu tak suka ibadat, lawan nafsu. Nafsu tak suka bangkit malam tahajud dan sebagainya, lawan. Nafsu tak suka sedekah, lawan. Itu yang ada lagi. Qultu thumma qala, kemudian Nabi kata lagi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Nabi kata, suka tak wahai Muaz, aku nak khabar kat hang, aku nak cerita kat hang punca bagi semua ni. Apakah punca dia? Qultu bala ya Rasulullah. Kata Muaz, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Fa akhadha bilithanihi. Nabi ni akhadha ni ambil, asal mana akhadha ni ambil. Fa akhadha bilisani, Nabi pegang lidah dia. Pegang macam tu. Faqala, Nabi kata, kuffa alaika hadha. Wahai Muaz, kaffa. Asal kuffa ni apa? Tahan. Ni pegang, Nabi kata ni tahan. Apa tahan? Ni, jaga lidah baik-baik. Pegang lidah ni, Nabi kata, wahai Muaz, ni hang jaga lidah hang baik-baik. Kenapa Nabi suruh jaga lidah baik-baik? Qultu, kata Muaz, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Muaz kata, apakah kami akan disiksa disebabkan natakallamu, kami bertutur, kami bercakap dengan gunakan lidah. Ya Rasulullah, Rasulullah pegang jaga lidah. Dia kata, apa? Masa kita, apa? Masa kita kan, apa? Kalau kami cakap ni kena seksa apa kau? Begitu.
faqala thakalatka ummuka wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata, ibu engkau kehilangan engkau. Apa maksud Nabi sebut macam tu? Cuba tengok. Kenapa Nabi tak sebut bapa hang kehilangan kau? Kenapa Nabi sebut ibu? Mak ni kalau anak hilang, dia cari merata bapak. Nak kira apa bapak? Anak pergi mana? Anak tak tahu apa pergi cari lah. Mak ni mak, sebab tu anak-anak ni semua dengan mak, dengan bapak ni kurang. Saya anak saya 4 orang, semua dengan mak. Dengan bapak ni kira nak sembah sepatah pun susah. Minta duit pun minta duit dengan mak. Mak dia bagi tahu kita. Tu maksud sakalatka ummuka. Mak hang ni ambil berat kat hang. Bukankah ramai nantinya orang yang akan disungkurkan, dicampakkan ke dalam api neraka, berpunca daripada mulut mereka sendiri. Betul ya? Nampak? Mulut kita ni, lidah tak bertulang. Cerita macam tu je kan? Cakap apa nak cakap, mengumpat, mengadu domba, maki hamun, sumpah seronok, apa kita boleh cakap? Boleh cakap. Dan mulut ni hang cakap berapa jam pun dia tak penat. Tak letih. Nampak? Saya biasa buat kursus umrah, saya buat kursus jenazah 4 jam. Ya, start pukul 8.30 9, dia lajak sampai 1.30 Zuhur. Tak ada apa pun. Nampak? Kita hari-hari bercakap ni, lagi bercakap lagi, dia boleh duduk diam bercakap, lagi tak tidur lagi bercakap. Rupanya sebabkan lidah ni boleh membawa kita masuk neraka. Sebab apa? Sebab cakap benda-benda yang haram. Mengumpat orang, tak haram mengumpat orang. Mengadu domba, tak haram mengadu domba. Sebab tu Nabi suruh kita jaga lidah kita, supaya kita terpelihara daripada masuk dalam api neraka. Tengok keterangan hadis. Lidah merupakan anugerah Allah Ta'ala yang besar kepada manusia. Ia walaupun kecil, tetapi peranannya sangat besar sekali. Nampak? Lidah ni nak pelagar orang pun dengan lidah. Sekarang ni ganti lidah apa? Ni ganti lidah sekarang ni. Dengan WhatsApp, dengan WeChat, dengan Messenger, dengan IG, dengan Telegram, semua dia ada. Ni ganti lidah. Dengan memek, dengan menatang ni, kalau hang fitnah orang, satu dunia, satu Malaysia, satu dunia pun boleh tahu. Nampak? Dulu lidah, saya orang ni sembang, orang ni bawa mulut, sembang, habis satu kampung tahu. Dulu. Sekarang ni ganti lidah ni. Sebab tu kadang-kadang kita nak share, orang hantar kat kita nak share, kita nak forward, tolong sahihkan dulu, tengok dulu, oh ni apa ni, dia cerita buat apa ni. Ada tak cerita bab mengumpat maki hamun orang? Ada tak cerita-cerita benda yang tak sahih? Ada tak cerita-cerita benda yang haram? Kalau ada, berhenti setakat kita, delete buang. Dan kita tolong pergi sambung pula, kita pergi forward pula, kita pergi share pula, perkara ni akan berpanjangan. Sebab kita tengok dalam WhatsApp kan, orang yang mula-mula buat fitnah ni, dia banyak dosa dia tanggung, kita pun tak tahu. Nampak? Dah? Orang ni dia hantar pergi grup, yang dia ni pun ada belah-belah grup, puluh-puluh grup. Macam saya ada 44 grup. Kalau saya forward ke 44 grup tu, yang 44 grup dia boleh pergi 440 grup tu. Nampak tak? Dia tak terhenti setakat itu. Sebab tu benda ni cukup bahaya. Saya bagi grup-grup saya ni, saya tengok-tengok dah, terkurang layan, dan tak tengok pun. Kalau buka-buka, main buka 1000 ratus-ratus, kira main delete terus ya. Nah,
Kalau kita nak masuk juga, biar masuk info-info yang bermanfaat, hadis Nabi ke, ayat Quran ke, kata-kata ulama, kata-kata nasihat, kan? Masuk elok-elok. Ni mumpat paling jahat ni. Seorang duduk di Johor, seorang duduk di Melaka, seorang duduk di Perlis, seorang duduk di Perak, seorang duduk Australia, Indonesia, boleh mumpat. Dulu nak mumpat kira kena berimpun kan. Berimpun 5-6 orang boleh mumpat. Dah tak payah. Sambil melentang atas katil boleh mumpat. Sambil melentang je, sambil menyerap je, dah boleh mumpat lah. Jaga. Lidahlah yang menentukan zahir keimanan seseorang ataupun kekufurannya. Dan lidah memiliki sasaran dan peranan yang tidak terbatas banyaknya. So, kalau hang kafir, hang nak meluk agama Islam dengan apa? Dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam dia. Lidah. Nak kafir pun dengan lidah agak. Nak kafir pun dengan lidah agak. Orang duk cerita hudud, kita kata apa hudud? Dia menyanyi ni. Apa hudud? Hudud lah bukan relevan. Debat lah. Debat. Ni undang-undang ketinggalan zaman. Kapiak. Tapi lah hudud pun tak apa nak kumandang lah. Dulu rajin menyanyi hudud. Lah tak apa nak sebut hudud dah. Dia rasa takut sangat nak sebut hudud. Siapa? Tilka hududullah. Hudud ni hukum Allah. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun. Al-Maidah 44, 46, 47. Ya tak? Siapa kita takut nak sebut hudud? Dan kita ni orang Islam. Memang semestinya kita mengambil Al-Quran sebab Al-Quran ni merupakan perlembagaan kita. Dia imam bagi kita. Al-Quran imam ni sebagai satu perlembagaan, sebagai satu ikutan Al-Quran. Kalau hangpa tak ikut Quran, nak ikut siapa? Ada orang yang nak allergic, sebut hudud dia nak merah mata, sebut hudud nak merah muka. Kenapa nak merah? Ya, tak boleh nak merah. Nak kafir pun macam tu juga. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dengan yakin, dengan sengaja, juga kafir. Lidah agak. Nampak? Anak Islam pun dengan lidah juga. Anak jadi baik pun dengan lidah juga. Nak jadi jahat pun dengan lidah juga. Tu peranan dia besar. Peranan dia tak terbatas. Di mana-mana kita duduk, lidah peranan dia penting. Dalam menjalankan tugasnya, lidah tidak banyak berhajat kepada usaha dan keletihan. Kalau kita dengan tenaga ni, mana pun kita letih, tangan, kaki kita letih. Tapi dengan lidah dia tak letih. Cakap. Saya duduk kat luar tu, dengan kuliah subuh, kalau hari Ahad lah, kuliah subuh, lagi dia main kuliah duha, lagi dia main pukul 3, 5.30 maghrib, 5 kuliah satu hari tu. Dulu lagi dah sampai malam pun dia kuliah, tak larat dah. Sebab apa? Mata mengantuk, bukan lidah. Mata mengantuk, lidah tak, dia boleh on saja. Sekarang kelas online semua ada. Dia pun nak online, kita bagi online. Nampak? Sebab apa? Sebab lidah dia tak letih, dia tak lesu. Badan letih, badan lesu. Mata letih. Lidah tak letih. Mata nak tengok mana-mana, malam-malam tidur. Lidah kita lagi tak tidur lagi tu dia boleh bercakap. Yang diperlukan hanyalah pergerakan bibir dan tekanan suara saja. Lagi dua ada suara lagi tu, melainkan kalau tak ada suara habis. Ada juga dia tak ada suara kan. Ada seorang dua ustaz dia mengajar-mengajar lalas nak cakap tak boleh. Suara dia macam gitu. Dia seorang tu imam tu muda lagi, dia memang baca pun sedap jugalah. Orang muda, suara derah. Siapa yang mengajar orang ni dia imam. Dengar suara lain macam Allahu
akbar. Apa itu imam ni takbir je tu? Alhamdulillahirab. Buat macam ni. Lepas kuliah apa, ada tu imam tua banyak. Ustaz tak perasan ke ustaz tu baca ni? Perasan lah. Tak tahu dia ni peti suara dia rosak ke apa. Doktor kata 3 bulan kena rest. Ni baru bertugas. Saya alhamdulillah lah tuan-tuan. Duk deras siapa tu, minta jangan hilang suara. Benar? Tapi nak kata suara ni ikut mana pun, lagi dia tak hilang, lagi tu kita boleh bercakap lidah, peranan dia. Berlainan dengan anggota lain seperti kaki dan tangan yang banyak berhajat kepada tenaga untuk menggunakannya. Itulah tangan kaki kita, kalau kita nak guna mesti tenaga. Kalau kita kerja guna tangan, nak jalan lama-lama letih juga jalan kaki pun. Dan berlainan pula dengan mata yang hanya terhad kegunaannya untuk melihat dan telinga hanya terhad untuk mendengar saja. Nampak? Tengok pun terhad saja. Belakang sana tak boleh tengok lah. Dengar pun suara yang dekat, jauh orang sembang kita tak dengar dah. Maknanya peranan mata, peranan telinga, dia ada had dia. Oleh itu lidah terlalu susah untuk dikawal dan dihadkan penggunaannya, kerana ia mempunyai ruang yang sangat luas sekali, sama ada untuk memperkatakan perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Ikut kita lah nak cakap apa pun. Sebab tu kalau kita jaga lidah kita elok-elok, kita cakap benda-benda yang bermanfaat, kita dapat pahala. Terus sekarang saya bercakap benda-benda yang baik, saya dapat pahala. Nampak? So lidah kita gunakanlah ke arah kebaikan, ke arah kebajikan. Jangan kita mengumpat, jangan kita maki hamu supah serana, jangan kita mengadu domba, jangan kita memfitnah dan sebagainya. Juga menggunakan lidah. So kalau kita guna ke tempat-tempat yang tak baik lidah kita, dengan kita melakukan dosa, maka kita akan tanggung dosa. Tapi kalau kita gunakan lidah kita ke arah kebaikan, dia akan mendapat pahala. Dan lidah tidak akan dapat dikawal kecuali hanya dengan kekuatan iman yang ada di dalam dada. Ni tak? Iman ni penting. Sebab tu kita kena jana iman. Iman kena jana bagi dia kuat. Nak jana iman ni di mana? Di majlis ilmu. Iman ni kita kena charge. Iman kita ni ibarat macam bateri 3A, triple A. Kecil je kan? Kena charge selalu. Bukan macam bateri lori 24 volt tu. Kecil. Mana tempat charge iman? Ni, majlis ilmu. Batu orang yang sentiasa duduk di majlis ilmu, iman dia makin naik, iman dia makin naik. Batu Nabi, tengok sampai sekarang Masjid Nabawi ke Masjid Haram ke, sampai sekarang majlis ilmu tu ada. Walaupun kesibukan orang duk tawaf, orang duk ibadat, tapi majlis ilmu tetap tak pupus. Inilah kekuatan iman. Kalau kita tinggal majlis ilmu, iman kita akan drop. Nabi kata al-iman yazid wa yanqus. Iman dia boleh naik, dia boleh bertambah, wa yanqus, dan dia boleh down, dia boleh jatuh. So kita kena pastikan iman kita ni naik. Dia antaranya dengan duduk di majlis ilmu. Sebab apa? Sebab di-charge kembali. Bila adanya ilmu, adanya iman, datangnya amal. Bila iman kita kuat, amal kita jadi baik. Bila iman kita jatuh, amal kita merosot, kadang-kadang boleh buat benda yang jahat. Semua berpaksikan kepada iman. Sebab tu jaga betul-betul iman kita, supaya iman kita sentiasa naik, sentiasa naik.
sentiasa subur, sentiasa kuat. Maka kalau membiarkan lidahnya bercakap bebas, syaitan pasti akan menggunakannya untuk bercakap dengan maksiat dan kekufuran. Kalau kita tak kontrol lidah kita, kalau kita tak jaga lidah kita, situ syaitan ambil peranan. Syaitan ni dia tengok peluang dan ruang saja. Sebab syaitan kerja dia nak godok anak Adam, nak bawa sekali dia. Sebab dia janji, itu janji daripada Allah Ta'ala. So syaitan secara sentiasa mengintai-intai, melihat di manakah kelemahan iman kita. Dia tengok ni, dia mula, oh dia ni bab lidah tak jaga, dia cuit sikit lah. Ada orang bab mata tak jaga, dia cuit sikit, buat dosa mata. Ada orang telinga tak jaga, macam-macam dosa lah. Ya tak? Itu kerja dia. Nampak macam mana itu janji dia daripada Allah Ta'ala. Lepas tu syaitan tak ada istilah dia nak rehat, tak ada. Dia duduk kacau, duduk goda kita. Dia goda sampai tak semayang. Kita duduk lawan, mai semayang juga. Alhamdulillah, dia kacau dalam semayang pula. Dia bagi kita tak khusyuk dalam semayang. Dia bagi was-was, macam-macam sekadar dia buat. Dia jaga, lepas semayang dia kacau juga. Dia bagi juga, dia main riak ke, dia main ujub ke, dia main syuma'ah, dia bagi juga. Sebab tu kita kena sentiasa berhati-hati dengan godaan hasutan syaitan. Syaitan tak pernah jemu-jemu. Kita kena ingat tu. Syaitan tak pernah, tak ada istilah. Tak. Kita kalau kita duduk ni, dia ada. Ke mana pun dia akan cari jalan. Orang Islam masih belum menjadi kafir kalau hanya memakan harta. Makan harta riba ni dosa besar. Enggak? Riba. Riba kita tahu kan, riba kan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita berurusan dengan bank, kita kena pastikan kita nak loan ke, kita nak apa, simpan ke, akaun lah, akaun Islami. Hatta sekarang KWSP pun ada yang Islami lah. Maka wajib kita kena pindahkan ke akaun Islami. Wajib tuan-tuan. Dulu tak ada, kita tak boleh kata apa. Sekarang dah ada, kita kena pindahkan. Macam Maybank ada Al-Wadiyah dan sebagainya. Dan yang ada dua kaunter tu, konvensional dengan Islami, kita kena pindah, kita kena ambil Islami. Ya, macam bank Islam, tak apa Islam dah. Bank rakyat 100%, bank muamalat 100%. Bank lain macam Maybank ada dua kaunter, CIMB Bank, Hong Leong Bank, kita kena pilih yang Islami. Nak loan kereta, nak loan rumah, pastikan loan yang Islami. Gitu juga dengan insurans kita, insurans kereta kita, insurans rumah kita, life insurance, orang panggil insurans nyawa kita, kena pastikan yang Islami. Jangan kita duk buat yang konvensional sebab terlibat dengan riba. Insurans kereta, ambil yang Islami, ada etika, ada lagi apa? Takaful, ikhlas tak ikhlas itu bukan kira. Jangan duk ambil kurnia, jangan duk ambil sampo, jangan duk ambil Uni Asia, jangan. Sebab itu ada riba. Jangan. Kalau kita simpan pula dalam bank pula, jangan simpan yang bersangkut paut dengan riba. Kalau kita hutang pun jangan bersangkut paut dengan riba. Riba dosa besar. Nah, dosa besar. Ia hanya telah melakukan dosa yang besar, makan riba ni dosa besar, tetapi ia telah menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam apabila ia mengatakan bahawasanya harta riba itu adalah halal. Nampak tak? Tak kata tu dengan apa? Dengan lidah. Bila dia menghalalkan yang otomatik jadi kafir.
Sebab tu lah kalau kita dah uzubillah lah, kalau kita dah buat benda tu haram, mengaku haram lah. Enggak. Hang buat itu belakang kira. Tentang pengakuan kita kata benda tu haram, kena mengaku haram. Macam semayang. Hang tak semayang itu soal nombor 2. Tapi mesti kena i'tiqad, mengaku, mengatakan semayang itu wajib. Jangan menolakkan kefadhan semayang. Semayang tak wajib, mikir orang lebay-lebay boleh, hampa orang lebay-lebay boleh lah semayang. Aku bukan geng lebay. Nah, hampa wajib, aku tak wajib, kacau. Nah, tak? Apa-apa pun tuan-tuan, jangan kita ubah hukum Allah Ta'ala. Tentang nak laksana tak laksana itu terpulang. Tapi penerimaan kita tentang perkara itu mesti. Yang wajib mesti terima wajib, yang sunat harus, dan juga yang haram. Walaupun ia sendiri tidak terlibat dalam memakan harta riba tersebut, dia tak makan riba tapi dia kata riba tu halal. Contoh, dia tak ambil riba, dia tak makan riba, tapi dia kata riba tu haram, halal, kafir. Dia tak minum arak, ya, tapi dia kata arak tu halal. Kasbuk lah, jenis tahu lah, anchor lah, dia kata halal, kafir. Walaupun dia tak minum. Dia tak berzina tapi dia kata zina tu halal. Semua dengan lidah. Sebab tu kita jaga. Nah, kalau kita tak tahu hukum, uskut, diam cukup. Nampak? Tak payah kita duk cakap tentang hukum. Nampak? Kadang-kadang kita bila kita tak tahu, kita cakap mengikut dan ya. Nah, dalam bab agama ni kita tak boleh cakap ikut dan. Kalau kita tak tahu, rojok kepada pakar dia. Allah ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pakar tu. Kan khutbah baru ni kan. Kalau kamu tak tahu, bidang-bidang kita ni ada masing-masing bidang masing-masing kan. Nampak? Yang saya tanya, Ustaz, vaksin macam mana? Vaksin aku nak tahu. Aku bukan doktor, bukan aku apa. Tanya KKM ya. KKM pun dia rojak juga kepada majlis muzakarah. Oh, dia kata harus. Harus. Kita bukan pandai babak tu. Ya. Ada bidang masing-masing kan. Ni kadang-kadang bidang agama pitanya orang yang tidak ada agama. Ya. Tapi betul lah di akhir zaman ni kata Nabi, ilmu agama diangkat. Diangkat ilmu agama biqabdil ulama, dengan Allah matikan ulama. Maka orang ramai akan melantik pemimpin-pemimpin juhalun, yang bodoh-bodoh. Fa'aftau bighairil ilmi fadallu wa adallu. Pemimpin ni akan memberi fatwa dengan tidak ada ilmu, maka ia sesat lagi menyesatkan. Sebab tu penting kita ada tempat rujukan kita yang sebenar. Kalau kita rujuk tempat yang betul, alhamdulillah. Takut rujuk tempat yang tak betul. Ada juga ustaz Syiah, ya, ada juga ustaz Wahabi. Kita pergi tanya pokok Wahabi, tanya pokok Syiah, habis. Nampak? Dia pun akan tahu apa. Kita pula ni tak kerja budak tu, pegang tu. Itu semuanya adalah padah yang diakibatkan oleh lidah yang tidak bertulang. Maknanya kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dia boleh membawa kepada kekufuran akibat daripada lidah kita. Lidah juga cukup mudah untuk menabur fitnah. Tak? Fitnah wanu, fitnah wani, mengumpat, lidah juga. Berbohong, lidah juga. Mengejek orang pun lidah juga. Apa lagi? Bertengkar, lidah juga. Semua lidah. Semua lidah. Dan yang lebih mudah lagi adalah bercakap perkara-perkara yang tak berfaedah. Ni kita rajin buat. Itu mudah. Benda yang tak membawa apa-apa untung.
tak ada faedah, pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat, orang lara. Ya, atau ciri-ciri qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling pada perkara yang lara. Oleh kerana itu lidah perlu dikengkang dan jangan dibiarkan bercakap mengikut kemahuannya. Mana kita kena kontrol lidah kita. Nak cakap, biarlah cakap benda-benda yang baik. Buatlah pertimbangan terlebih dahulu terhadap perkataan yang hendak diucapkan. Maksud kalau kita nak cakap ni, kita fikir dulu, aku cakap datangkan manfaat ataupun tidak. Pertama-tama bila kita cakap boleh mengakibatkan menjadi permusuhan, pergaduhan, pertengkaran. Jangan. Fikirlah terlebih dahulu apa yang mahu dituturkan. Tidak. Namun pada kenyataannya ramai orang yang tidak dapat mengawal lidahnya. Hakikatnya ramai yang kena nak cakap, dia main cakap je. Dia tak fikir. Tidak. Apa yang akan berlaku selepas daripada itu, dia tak fikir. Dia main cakap je. Namun pada kenyataannya ramai orang yang tidak dapat mengawal lidahnya, maka oleh kerana itu akan ramai pula orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dari akibat perbuatan lidah yang tidak bertulang ini. So kita ni kena jagalah. Dah kita tahu akibat masuk neraka dan berpunca daripada lidah, maka lidah kita kena jaga, kita kena kontrol supaya dengan lidah tidak membawa kita masuk ke dalam neraka. Dengan lidah kita boleh buat maksiat dan segala-gala disebutkan tadi. Kita kena jaga, mudah-mudahan kita tak masuk neraka disebab lidah. Banyak lagi cerita lah anggota kita ni kan, mata, telinga, tapi cerita bab lidah ni, cerita bab lidah sebab peranan lidah amat besar. Habis, insya-Allah kita akan sambung di tajuk sepatah kata yang mencemarkan air lautan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan ada soalan nak tanya ke? Ya. ESB no. ESB ni asal hukum ESB adalah haram. ESB tidak ada sekuriti syariah. Tidak ada tu badan syar'i, tidak ada. Asal hukumnya haram. Cuma ESB ini ada Fatwa Negeri Perak, Fatwa Perak dan Fatwa Kebangsaan. Kita kena ingat, di antara Fatwa Negeri dengan Fatwa Kebangsaan, Fatwa Negeri dia lebih kuat daripada Fatwa Kebangsaan. Itu fatwa. Okey, Fatwa Negeri dan Fatwa Kebangsaan mengatakan ESB ini adalah harus. Jadi kami pernah bertanya kepada Sahibus Sabahah pada ketika itu, mantan Mufti Pulau Pinang, Datuk Hassan. Kami ada program buat di Masjid Negeri Ipoh 2 hari ke sehari? 2 hari asal. Membicarakan tentang riba. Kami tanya dia, Datuk, nak tanya sikit riba. Dia kata kami di Pulau Pinang haram. Jadi timbul isu kata Perak harus. Dia kata lah Perak harus, tuan-tuan tanya mufti tuan-tuan. Kami di Pulau Pinang ni haram sebab apa? Sebab ESB pelaburan dia 39% ke haram, 61% ke halal. Dia kata macam tu. So kalau nak kata harus, kena turunkan angka tu daripada 39 turun ke 5%. Sebab dia kata 100% takkan mungkin pelaburan ni, dia kata. Tapi kalau 5% kita boleh kata dia harus. Tapi 39 31 gitulah. Ini satu angka yang besar. Bagi kami di Pulau Pinang, ESB adalah haram. Cuma Fatwa Negeri Perak dan juga Fatwa Kebangsaan mengatakan dia harus. Sebab apa Perak kata harus? Di atas alasan mengatakan sebab ESB satu-satunya pelaburan umat Islam
Kalau ditarik pelaburan umat Islam, maka ekonomi umat Islam akan jatuh. Sebab limaslahah itu ad-durwatu tubihul mahzurah. Tentulah. Kan? Jadi saya bagi hukumlah dan fatwa. So, macam mana ustaz? Up to you lah. Nah, up to you lah. Ikut tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak berpegang kepada fatwa mengatakan harus, tuan-tuan boleh simpan dan tuan-tuan boleh ambil dividen dia. Tapi tuan-tuan tanya saya kata ASB adalah haram. Sebab saya sekupang habuk, tak pernah buka akaun dulu, bila bujang sampai sekarang. Dan bini saya pun saya buat keluar semua, taruh tabung haji. Lebih selamat. Ya, lebih selamat. Lagipun ASB dia tak tolak zakat. Dia tak tolak zakat. So, kita kena keluar zakat. Walaupun yang kita loan ASB, kita ada buat loan ASB, kita bayar sebulan 500 contoh, kita loan 100,000, kita buat contoh, bayar sebulan 500 selama 20 tahun. Kita tak boleh ambil 100,000, tak boleh ambil sampai matang 20 tahun. Tapi nak kata kita kena zakat sebab apa? Dividen dibayar tiap-tiap tahun. Dan dividen dikreditkan dalam akaun kita terus. Dan kita boleh ambil guna pakai. Dia berbeza dengan KWSP. KWSP dia bukan milik yang sempurna. Tetapi air sinar tuan-tuan kena ingat lah. Tuan-tuan nak keluar air sinar, tuan-tuan keluar 10,000, tuan-tuan kena zakat. Kalau dalam ASB tu dah ada 30-40,000. Ramai yang orang buat air sinar, dapat air sinar, mula dapat 5,000, lepas tu 1,000, dia tak keluar zakat. Kena keluar zakat tu. Tuan-tuan nak keluar 10,000 terus pun boleh, ataupun 5,000 keluar 5,000 dulu, 1,000 keluar untuk 1,000, kan? Gitu, 1,000 RM25 keluar dulu, kan? 5,000 RM125 keluar dulu, gitu. Kena keluar. Sebab bila kita dah bawa keluar tu, dah memilih yang milik yang sempurna. Jadi ASB terpulang lah. Nak pegang dengan fatwa tu pun boleh, nak pegang dengan hukum. Saya beritahu hukum yang asal adalah haram, tetapi yang kata harus adalah fatwa negeri dan juga fatwa kebangsaan. Setahu saya tak ditarik balik fatwa tu, masih diguna pakai. Tak ditarik balik, masih diguna pakai. Sebab fatwa ni dia boleh berubah-ubah. 6,000 kali dengan 2.5%. Kalau tak tahu nanti saya tolong kira. Nak bayar mana pun boleh bayar. Saya amin, boleh saya tolong pergi bayar dekat pejabat agama. Saya ada resip, semua ada. Pun boleh. Saya amin pejabat agama saya pun boleh juga. Nak pergi sendiri pun boleh. Nak tahu lagi, saya tolong pergi kira. Nanti saya tolong kira apa nak kena. Tak ada masalah. Apa kau tadi? ASB dapat 200. KWSP kalau keluar 200 pun kena zakat juga. Kalau KWSP tu dah cukup, katalah 30-40,000 dah ada. Sekarang nisab 21,000 lebih nisab dia. Kalau dah cukup, ataupun kita duit di tabung haji dah cukup 20,000 lebih, 30,000, ataupun duit di bank-bank mana-mana ada dah 20,000 lebih, mana nisab kita dah cukup. So kalau kita keluar ASB 200 kena keluar juga. Tu 100 RM2.5 gitu lah, 2.5 200 keluar RM5 gitu. Kok mana keluar pun mesti kena keluar zakat. Jangan kita tak keluar zakat. Gitu lah. Jangan tahu, nanti keluar banyak yang tu keluar, kena keluar yang tu. Ada lagi? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum